Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Abdul Malik. Saya akan memulakan video pematangan ini dengan membincangkan tentang apakah itu materialistik, maksud-maksud materialistik dari segi konteks general, kamus dewan, dan juga faktor-faktor membuatkan seorang individu itu mempunyai sifat materialistik. Dan saya juga akan membincangkan sifat materialistik ini dalam pandangan Islam. Apakah maksud materialistik? Materialistik dalam kamus Dewan Bahasa berkait rapat dengan kebendaan, bersifat kebendaan dan juga mementingkan kebendaan atau mengutamakan kebendaan. Dari segi konteks general pula, kita boleh dapat definisikan bahawa seseorang individu itu mempunyai sifat dalam diri mereka yang mempunyai sifat mementingkan dan mengutamakan kebendaan ataupun kemewahan semata-mata. Okey, pada masa kini kita dapat lihat segelintir rakyat Malaysia yang sudah mempunyai sifat-sifat materialistik ini. Ini dapat dilihat bahawa kita sudah pun dinilai dari segi jenama pakaian yang kita pakai, rumah yang kita duduk macam mana, besar ke, kecil ke, luas ke, kereta kita pakai kereta apa, mahal ke, murah ke, dan sebagai dan contoh yang lain. Tapi contoh yang kita dapat lihat sekarang ni yang senang, yang mudah kita bincangkan adalah ramai individu yang sanggup pergi ke shopping kompleks, tempat-tempat eksklusif untuk berbelanja zakat demi kemewahan. Itu adalah contoh-contoh materialistik yang kita dapat lihat, sifat materialistik yang kita dapat lihat dalam diri segelintir masyarakat Malaysia pada zaman sekarang. Okey, dari sudut ataupun pandangan Islam tidak izinkan dan melarang manusia ataupun seseorang individu itu mempunyai sifat negatif ini. Hal ini kerana sifat materialistik ini akan melalaikan kita daripada kewajipan kita sebagai seorang Muslim yang ada kewajipan dia sendiri untuk kepada Allah SWT. Perkara ini sudah pun telah disebut oleh Allah SWT dalam surah An-Nur, yang bermaksud ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Surah yang saya bacakan tadi telah pun menunjukkan dan membuktikan bahawa Allah larang seseorang individu itu mempunyai sifat materialistik. Hal ini kerana seorang yang mempunyai sifat materialistik ini, dia adalah seorang yang sanggup melupakan ataupun melalaikan kewajipan diri dia sebagai seorang Muslim untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT, dan mereka hanya berfikir tentang diri mereka, kemewahan mereka dan martabat mereka daripada melakukan kewajipan kepada Allah SWT. Malangnya kita dapat lihat segelintir rakyat Malaysia yang sudah pun mempunyai sifat materialistik ini. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor yang membuatkan mereka bersifat kebendaan atau kemewahan ini. Seperti faktor yang pertama, mungkin disebabkan mereka sudah pun mempunyai rakan-rakan ataupun kenalan yang sudah pun kaya raya. Jadi mereka ingin jadi seperti mereka, dan mereka cari alternatif atau cara untuk
jadi kaya raya seperti ini, seperti kawan-kawan mereka. Disebabkan itu ada ungkapan pisau cukur. Pisau cukur ini adalah ungkapan yang diberi kepada wanita-wanita yang sanggup bercinta dengan orang-orang kaya, orang-orang tua yang kaya, demi dapatkan duit mereka saja, bukannya disebabkan rasa cinta yang sebenar. Faktor yang kedua pula adalah mereka mungkin dipengaruhi oleh media sosial dan media semasa. Perkara ini, faktor ini boleh dilihat kerana kita dapat lihat kerana ramai artis-artis di Malaysia, pelakon-pelakon, penyanyi, orang-orang yang terkenal sering upload ataupun share benda-benda yang mereka baru beli dalam media sosial mereka seperti Instagram, Twitter, dan mungkin ini membuatkan seseorang individu itu ingin merasa kemewahan yang mereka ada. Faktor yang ketiga pula, mungkin seseorang individu itu mempunyai sifat materialistik kerana mereka sudah pun dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, ataupun mereka sudah pun mempunyai pangkat yang tinggi daripada orang-orang lain. Faktor yang terakhir yang kita dapat lihat adalah mungkin mereka, seorang individu itu dipengaruhi oleh unsur-unsur materialistik yang dipaparkan dalam drama-drama Melayu ataupun filem-filem yang mereka lihat. Unsur materialistik yang sering kita lihat dalam drama Melayu adalah, sebagai contoh, watak utama ini ingin berkahwin dengan calon pilihan dia, tetapi ibu bapa watak utama ini tidak merestui hubungan mereka kerana calon pilihan watak utama ini tidak mempunyai kemewahan ataupun taraf darjat yang sama dengan mereka. Jadi itu adalah salah satu unsur materialistik yang kita dapat lihat banyak ada dekat dalam drama Melayu. Yang kedua, mungkin setengah drama ataupun filem itu menunjukkan darjat yang tinggi, macam contohnya macam CEO ataupun orang-orang yang tinggi itu lebih berkuasa daripada orang-orang bawahan. Itu juga adalah salah satu sifat materialistik ataupun unsur materialistik yang kita dapat lihat. Itu saja perbincangan saya tentang materialistik dan pandangan saya tentang apakah itu materialistik. Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang isi-isi yang terdapat dalam artikel yang telah diteliti. Jadi, di dalam artikel ini terdapat satu seksyen di mana ia membincangkan tentang filem Anak Mami Kembali. Filem ini merupakan filem komedi romantik arahan Razak Muhaiddin, dan filem ini berkisarkan tentang percintaan yang terhalang yang wujud dari ketasuban ibu yang menentukan jodoh anak-anaknya bagi memastikan rumah tangga mereka berkekalan. Jadi, dalam filem ini terdapat dua watak yang mementingkan materialism. Watak pertama merupakan watak Mak B dan watak kedua merupakan watak Mak Leha. Okay. Watak Mak B, saya akan terangkan satu demi satu. Jadi, saya akan terangkan watak Mak B dahulu. So, Mak B merupakan ibu tunggal yang juga merupakan ketua keluarga. Mak B berwatakan cerewet dan suka mengongkong anak-anaknya. Mak B ada dua orang anak, iaitu pertama adalah Saiful dan anak keduanya adalah Ida. Watak Mak B di sini, dia mementingkan kebendaan dan kedudukan darjat seseorang. Dan untuk mencari jodoh pada anak-anaknya, dia mementingkan kedudukan darjat seseorang supaya anak-anaknya tidak berkahwin dengan orang yang berkedudukan rendah. Dia akan pastikan anak-anaknya akan berkahwin dengan orang yang berkedudukan tinggi sahaja. Okey. Watak kedua merupakan watak Mak Leha. Mak Leha juga merupakan watak yang ibu yang taksub mencari jodoh untuk anaknya, dan dia inginkan jodoh yang bersifat materialism yang tinggi juga. Mak Leha mempunyai seorang anak sahaja dan anaknya bernama Fasha, dan Mak Leha tidak pernah sekali pun mengambil kisah tentang perasaan Fasha ataupun mendengar luahannya.
Fasha merupakan seorang anak yang baik dan dia mentaati dan menurut sahaja kata-kata suaminya. Suaminya merupakan jodoh yang Mak Liha telah pilih, dan jodoh tersebut adalah Saiful, merupakan anak kepada Mak B. Ini kerana Saiful berpelajaran tinggi dan mempunyai nilai-nilai kekayaan. Disebabkan itu Mak Liha rasa Saiful adalah jodoh yang terbaik untuk anaknya Fasha. Walaupun Fasha tidak mempunyai perasaan terhadap Saiful. Itu saja watak yang mempunyai unsur materialism di dalam filem ini. Di dalam filem ini kita dapat lihat bahawa Mak B dan juga Mak Liha sangat mementingkan materialism, dan mereka menjadikan materialism ini sebagai satu tiang untuk mereka pastikan kehidupan seseorang itu menjadi lebih bagus dan lebih berkekalan. Okey, itu saja. Daripada isi dan huraian yang telah dibincangkan sebentar tadi, dapatlah disimpulkan bahawa dalam filem Anak Mami Kembali, nilai patriarki membeza-bezakan kedudukan lelaki dan wanita menjadi penggerak kepada keseluruhan plot filem ini. Populariti filem Anak Mami Kembali memperlihatkan bagaimana penerimaan masyarakat tempatan terhadap hubungan, peranan dan kedudukan lelaki dan wanita di dalam negara ini. Ketidakadilan dalam mempersembahkan peranan-peranan lelaki dan wanita dalam masyarakat tidak dipersoalkan, malah semakin diperkukuhkan dengan norma-norma masyarakat berasaskan amalan patriarki. Dalam hal ini, ideologi memainkan peranan untuk mengesahkan status sosial dan pandangan berkaitan lelaki dan wanita dengan satu gambaran yang sempit yang bertindak sebagai suatu praktis kehidupan yang tidak perlu dipersoalkan, lagi malah wajar untuk diterima umum. Selain itu, antara plot penting dalam filem Anak Mami Kembali ialah sikap seorang ibu yang suka mengungkung hidup anak-anaknya kerana terlalu taksub dengan keberadaan di dunia ini. Kita dapat lihat daripada watak Mak B merupakan ibu kepada Saiful dan Ida yang hanya mementingkan kekayaan lebih daripada segalanya. Beliau tekad untuk mengahwini kedua-dua anaknya dengan orang yang kaya dan mempunyai banyak harta kerana ketaksuban akan kekayaan dan tidak menghiraukan perasaan anak-anaknya tentang pasangan yang akan dinikahkan nanti. Kedudukan dan kebendaan menjadi kriteria utama pemilihan jodoh untuk anak-anaknya sekaligus menggambarkan perasaan tamak yang ada pada Mak B. Oleh itu dapat digambarkan wanita yang seolah-olah berkuasa dalam keluarga masing-masing yang menjadi seorang ketua keluarga yang tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. Keadaan ini sekaligus mencatatkan bahawa seorang wanita tidak seharusnya menjadi ketua keluarga. Dari segi cadangan itu bagi sifat materialistik dalam masyarakat, terutama umat Islam. Itu skop besar yang dapat dikupaskan sedikit ialah seimbangkan antara materialistik dan kerohanian berteraskan Islam. Jadi seorang ulama iaitu Dr. Abdullah Nasir Urwan dalam kitabnya Syariah Islam, Ciri-ciri dan Keunggulan menyebut antara kegunaan syariat Islam ialah sifatnya yang tidak memisahkan antara tuntutan material dengan kerohanian dan antara dunia dengan akhirat. Malah, Islam melihatnya dalam satu kesatuan yang saling melengkapi antara hak manusia terhadap Tuhannya, diri sendiri dan terhadap orang lain. Dengan demikian, seseorang itu dapat menjalani kehidupan seharian bergantung kepada kemampuan serta keinginannya berdasarkan kepada asas Islam yang bersesuaian dan bertepatan dengan fitrah dan realiti kehidupan. Dan antara dasar yang digariskan oleh Al-Quran terhadap perseimbangan ini ialah pertama, mencari kehidupan akhirat dan di samping sama-sama mengambil bahagian keduniaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Daripada surah Al-Qasas ayat 77. Ibni Khotib berkata,
Ayat ini bermaksud, gunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa harta yang melimpah dan kenikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada Rabbmu serta bertakarub kepadanya dengan pelbagai amal yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua ialah menempelak orang yang tidak mahu menggunakan perhiasan dan perkara-perkara yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka sahaja di hari kiamat. Surah Al-A'raf ayat 32. Ibni Khatir berkata, ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah pendapat orang yang mengharamkan sesuatu dari makanan atau minuman atau pakaian menurut kehendak hatinya tanpa ada dasar syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sesuatu yang diciptakan Allah untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ilmu dan kefahaman dalam melaksanakan setiap apa yang diperintahkan olehnya. Amin. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Iliana Najha binti Muhammad Tahir daripada kelas CS253 3B. Okey, seperti yang tertera di hadapan saya ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang biodata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Okey, saya pasti bila saya sebutkan nama tadi, semua orang pasti kenal siapakah dia. Jadi saya ingin beritahu. Okey, nama yang diberi ialah Khadijah binti Khuwailid. Beliau telah digelar Al-Tahirah, iaitu perempuan suci. Beliau dilahirkan pada tahun 68 sebelum Hijrah ataupun 15 sebelum tahun Gajah. Tempat beliau lahir ialah di kota Mekah. Beliau berketurunan Bani Hashim. Nama bapa beliau ialah Khuwailid bin Asad. Bapa beliau telah wafat pada tahun 585 Masihi, iaitu sebelum Perang Fajar. Setelah kewafatan bapa beliau telah tinggal bersama bapa saudaranya, iaitu Amran bin Asad. Okay. Nama ibu beliau ialah Fatimah binti Zaidah. Ibu beliau telah wafat pada tahun 575 Masihi. Beliau telah berkahwin ketika umur beliau 40 tahun dengan Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad ketika itu berumur 25 tahun. Jadi jarak umur diorang sangat jauh, dan mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu 2 orang lelaki dan juga 4 orang perempuan. Lelaki diberi nama Qasim dan Abdullah, manakala perempuan diberi nama Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. Sebelum beliau berkahwin dengan Nabi Muhammad, beliau telah berkahwin dengan 2 orang jejaka pilihan hati beliau. Yang pertama iaitu Abu Halah bin Zurarah. Di alam perkahwinan mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata, iaitu seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Lelaki diberi nama Hindun, manakala perempuan diberi nama Zainab. Jejaka kedua pilihan Khadijah adalah Atik bin Atis, tetapi perkahwinan mereka tidak kekal lama. Setelah mereka bercerai, tiada jodoh, Khadijah telah berstatus janda selama bertahun-tahun sehinggalah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Okey, sini saya ingin menceritakan sedikit macam mana mereka boleh bertemu. Macam mana mereka boleh bertemu dan macam mana mereka boleh berkahwin. Okey, Khadijah merupakan seorang wanita bangsawan yang sangat terkenal. Beliau merupakan tokoh perniagaan yang sangat kaya raya. Semua lelaki bangsa Quraisy sangat meminati Khadijah, jatuh hati dengan Khadijah. Pada suatu hari, Khadijah ingin menguruskan perniagaannya sehingga
ke Yaman dan juga Syam. Jadi beliau bercadang untuk menyerahkan perniagaannya yang berada di Mekah dan juga Yathrib kepada seorang lelaki berbangsa Quraisy yang dipercayainya. Jadi beliau telah mendengar desas-desus tentang Nabi Muhammad, tentang kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, iaitu kejujuran dan juga kebaikan baginda dalam berdagang. Jadi beliau telah menyerahkan perniagaannya kepada Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad hendak pergi berdagang, Khadijah telah mengarahkan pembantunya iaitu Maisarah untuk memerhatikan gerak-geri Nabi Muhammad kerana beliau ingin mengetahui apakah benar yang diperkatakan orang ramai tentang kepribadian yang dimiliki oleh baginda. Setelah mereka pulang daripada berdagang, Maisarah telah menceritakan semuanya kepada Khadijah tentang kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ternyata betul lah apa yang diperkatakan oleh orang ramai itu. Jadi Khadijah telah membuat keputusan untuk melamar baginda. Okey. Tarikh wafat Khadijah wafat ketika usia beliau 65 tahun, iaitu 3 tahun sebelum hijrah. Tahun ke-10 kerasulan Rasulullah SAW. Sebelum beliau wafat, beliau telah berpesan kepada suaminya iaitu Nabi Muhammad. Beliau telah berpesan bahawa jika harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk menegakkan agama Islam, maka beliau sanggup menggadaikan ataupun menjual tulang dan juga kulitnya demi berjihad di agama Islam. Begitu besar pengorbanan beliau untuk menegakkan agama Islam. Jadi antara sifat-sifat yang patut kita contohi yang ada pada Khadijah adalah beliau seorang isteri yang patuh dan taat kepada perintah suami. Beliau sentiasa berada di samping, di sisi Nabi Muhammad ketika suka dan juga duka. Beliau tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW berseorangan. Beliau juga mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi untuk menegakkan agama Islam. Beliau juga merupakan seorang ibu yang menjaga anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi di sini Khadijah ini adalah seorang tokoh wanita yang patut kita semua contohi dan juga kita semua jadikan dia sebagai ikon dan jadikan dia sebagai pedoman dalam hidup kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amali. Saya akan sambung lagi pembentangan ini dengan menjelaskan lagi sifat ketokohan Sayyidah Khadijah yang wajar kita kagumi. Seperti yang kita tahu, Sayyidatina Khadijah merupakan isteri, sahabat dan kekasih yang penyayang kepada Rasulullah SAW. Seperti sebalik sifatnya lemah lembut dan penyayang ini, beliau juga merupakan antara penyumbang yang besar dalam menegakkan agama Islam. So, jadi di sini saya akan rungkaikan satu persatu kehebatan bagaimana cara beliau melakukannya. Bagi yang pertama adalah Sayyidah Khadijah telah banyak menolong masyarakat pada zaman awal Islam dulu, tak kira pangkat ataupun keturunan. So, antaranya beliau telah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim dan orang-orang cacat dengan menggunakan hartanya yang diperoleh daripada hasil dagangannya. Apabila ada gadis yang miskin, Sayyidatina Khadijah akan mengahwinkannya dan akan memberikan mas kahwin kepada mereka untuk membantu mereka menjalani kehidupan seharian yang lebih baiklah in future. So, selain daripada itu, ketika pemulawan terhadap keluarga Bani Hashim dahulu, kekayaan Sayyidatina Khadijah waktu itu yang melimpah ruah tu telah habis. Hal ini kerana sebahagian hartanya dihabiskan untuk membeli air bagi menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sebenarnya Sayyidatina Khadijah juga sanggup mengorbankan kesenangan, kekayaan rumahnya dan hidupnya demi menegakkan agama Islam. So, semasa peperangan, Sayyidatina Khadijah telah menggunakan semua harta kekayaannya untuk keperluan asas seperti membeli makanan dan minuman untuk keluarga Rasulullah. So, beliau sangat bahagia bila hartanya disumbangkan ke arah kebaikan. Sayyidatina Khadijah juga selalu bersama suaminya tercinta di dalam masa susah maupun senang. Beliau selalu menghiburkan Nabi Muhammad ketika baginda berasa resah semasa wahyu pertama diturunkan kepada baginda.
Sayyidina Khadijah sanggup berusaha payah membawa Nabi berjumpa dengan sepupunya yang alim dalam kitab Taurat dan Injil untuk bertanya, iaitu Warafah bin Naufal, untuk mengesahkan apakah yang telah berjumpa dengan Rasulullah ketika berada di dalam Gua Hira. Jadi setiap hari Sayyidah Khadijah akan memberikan makanan kepada orang-orang Muslim yang miskin sehingga tiada seorang pun yang menderita kelaparan. Selain daripada itu, beliau juga memberikan tempat tinggal kepada mereka. So bukan makanan saja tapi tempat tinggal juga. Di sini beliau banyak menggunakan wangnya untuk orang-orang Muslim Mekah yang miskin dan begitu beliau telah mematahkan tujuan orang-orang kafir yang mendera orang Islam pada zaman itu. Di samping itu, beliau juga seorang pendakwah yang sangat berani, pintar bercakap dan indah kata-katanya. Jadi sifat-sifat inilah yang telah menjadikan beliau seorang pendakwah yang baik, dan beliau mendapat sambutan yang sangat-sangat baik. Jadi Sayyidah Khadijah juga selalu menampingi suaminya yang tercinta dalam berdakwah, dan beliau juga akan menolong suaminya dalam keadaan yang sulit dan penuh ujian. Beliau akan selalu menolong dan membantu Nabi Muhammad dengan seberapa kemampuan yang beliau ada. Jadi itulah antara sumbangan Siti Khadijah terhadap agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih.